Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Fatihah binti Muhammad Hafiz dari kelas IC 2201A yang memegang nombor pelajar 2021839024. Saya dari kumpulan 11 membincangkan tentang nikmat syurga, dan pada hari ini saya akan membentangkan salah satu nikmat syurga, iaitu peralatan syurga. Syurga merupakan ganjaran yang Allah berikan kepada manusia sebagai tanda anugerah kerana taat dan patuh pada perintah Allah. Nikmat yang terdapat pada syurga sama sekali tiada tandingannya dengan nikmat yang Allah berikan di dunia, yang mana kenikmatan di dunia itu bersyarat, sedangkan nikmat di syurga itu tidak bersyarat. Antara nikmat yang terdapat di syurga ialah peralatan syurga. Peralatan bermaksud berbagai-bagai alat. Peralatan di syurga amat berbeza dengan peralatan di dunia ini. Sekarang saya akan membincangkan tentang konsep peralatan di syurga. Terdapat 3 peralatan yang terdapat di syurga, iaitu peralatan makan, peralatan minum dan peralatan tidur. Peralatan makan bermaksud sesuatu alat yang digunakan untuk menjamu selera. Di dunia, peralatan makan diperbuat daripada kayu, tembikar dan logam, manakala di syurga, peralatan makan diperbuat daripada emas, perak dan kaca. Hal ini boleh dirujuk dari surah Az-Zukhruf ayat 71. Peralatan minum pula ialah alat yang digunakan untuk mengisi seluruh dan boleh diminum. Di dunia, peralatan minum diperbuat daripada kayu, tembikar dan logam, manakala di syurga, peralatan minum diperbuat daripada perak dan kaca. Dari surah Al-Insan ayat 15 hingga 16. Peralatan tidur pula ialah alat yang digunakan untuk beristirahat. Di dunia, peralatan tidur diperbuat daripada kain, manakala di syurga, peralatan tidur diperbuat daripada sutera, emas dan permata. Hal ini boleh dirujuk dari surah Ar-Rahman ayat 54 dan surah Al-Ghashiyah ayat 13. Seterusnya, jenis peralatan di syurga. Jenis peralatan makan ialah piring, syihaf iaitu jamak kepada syahfah, bermaksud piring-piring yang besar. Hal ini dinyatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 71. Jenis peralatan minum pula ialah gelas, cerik dan cawan. Kap bermaksud cawan bulat yang tidak mempunyai pemegang. Hal ini dinyatakan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 17 dan 18. Peralatan tidur pula ialah tilam, permaidani, bantal dan katil. Arikah bermaksud katil yang mempunyai tilam tebal dihiasi dengan tirai pengantin berserta hamparan di atasnya. Sarir pula katil yang papannya diperbuat daripada emas dan dihiasi dengan permata. Hal ini dinyatakan dalam surah Ar-Rahman ayat 54 dan 76 dan surah Al-Ghashiyah ayat 13. Terdapat beberapa keistimewaan peralatan di syurga. Sebagai contoh, peralatan makan, piring-piring diedarkan oleh pelayan-pelayan syurga, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 71. Keistimewaan peralatan minum pula ialah ukuran cawan diukur mengikut kesesuaian peminumnya. Cawan syurga diukur sesuai standard kepatutannya, tidak lebih dan tidak kurang, agar menciptakan sensasi luar biasa bagi menggunakannya untuk minum. Keistimewaan peralatan tidur pula ialah katil penghuni syurga terletak tinggi di langit. Katil tersebut luas dan boleh bergerak menuju kepada penghuni syurga setiap kali mereka berkehendak. Penghuni syurga dapat melihat segala kurniaan Allah sama ada berbentuk kenikmatan ataupun kerajaan dari atas katil. Katil tersebut dapat bergerak naik ke mana sahaja yang mereka kehendaki setelah menaiki katil tersebut. Bahagian dalam tilam pula diperbuat daripada sutera yang tebal, dan setiap penghuni syurga memiliki lebih dari sebuah tilam, dan ia merupakan tilam yang paling sempurna. Seterusnya ialah kisah palsu atau hadis dhaif tentang peralatan di syurga. Terdapat sebuah hadis dhaif tentang peralatan di syurga. Hadis ini disebut oleh Syekh Mashhur bin Hasan Al-Salman Hafizullah dalam kitab himpunan hadis-hadis lemah dan palsu beliau berjudul Silsilah Al-Hadith Al-Daifah wal Mawdu'ah Mujarradah and Tafrish di halaman 1629 hadis nombor 8235. Hadis ini menceritakan tentang Rasulullah SAW melarang memakai sutera, emas yang tidak dipotong, kulit harimau dan makan daripada bekas perak serta menghimpunkan haji dan umrah. Terdapat sepotong ayat daripada hadis ini yang bermaksud
Katanya lagi, dan aku bersaksi, adakah kamu mengetahui bahawa Rasulullah SAW melarang minum daripada bekas perak? Mereka menjawab, demi Allah, benar. Hadis ini berstatus lemah kerana tiada sumber asalnya. Yang terakhir ialah perbandingan peralatan di syurga dengan agama lain. Agama Kristian juga mempercayai bahawa terdapat syurga yang dijanjikan sebagai balasan kepada orang yang berbuat baik di dunia ini. Terdapat juga peralatan-peralatan di dalam syurga mereka. Seperti mana yang diceritakan di dalam sebuah kisah yang amat terkenal, iaitu The Parable of the Spoon. Di dalam kisah tersebut menceritakan tentang seorang lelaki yang bertanyakan kepada Tuhan mereka tentang apakah rupa syurga dan neraka. Tuhan menunjukkan kepada lelaki tersebut dua pintu. Di dalam pintu yang pertama, terdapat sebuah meja yang besar di tengah-tengah dan terdapat semangkuk besar makanan rebus. Baunya sangat sedap dan menyilerakan. Tetapi, semua orang yang berada di sekeliling meja tersebut sangat kurus dan uzur. Mereka kelihatan seperti kelaparan. Setiap orang memegang sebatang sudu yang mempunyai pemegang yang sangat panjang. Mereka dapat mencedok makanan dalam mangkuk tersebut, tetapi mereka tidak dapat menyuap makanan ke dalam mulut mereka kerana pemegang tersebut lebih panjang dari tangan mereka. Lelaki tersebut menggigil melihat kesengsaraan mereka. Tuhan mengatakan bahawa itulah neraka. Di sebalik pintu yang kedua pula, ruangan itu kelihatan sama seperti di dalam pintu pertama. Terdapat sebuah meja yang besar dan terdapat sebuah mangkuk yang besar yang dipenuhi dengan makanan rebus di atas meja tersebut. Setiap orang memegang sebatang sudu panjang yang sama, tetapi mereka kelihatan sihat dan gemuk, bersembang dan bergelak ketawa. Lelaki tersebut tidak memahami apa yang telah terjadi. Tuhan menerangkan bahawa orang-orang yang sihat dan gemuk itu sudah belajar untuk membantu antara satu sama lain, manakala orang-orang yang kurus dan uzur itu ialah orang yang tamak dan hanya pentingkan diri sendiri. Kerana di belakang pintu kedua tersebut itulah syurga. Berdasarkan kisah ini, kita mendapati bahawa terdapat meja yang besar, mangkuk yang dipenuhi makanan rebus yang lazat dan sudu yang panjang di dalam syurga mereka. Kesimpulannya, peralatan di syurga dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu peralatan makan, peralatan minum dan peralatan tidur. Peralatan yang ada di dunia ini jauh sekali berbeza dengan peralatan yang terdapat di syurga. Peralatan di syurga amatlah istimewa dan tidak dapat dibayangkan oleh fikiran manusia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.